Surah Al-Baqarah hari ini ayat 42 insya-Allah. Saya buka dulu ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur. Pagi ni kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam Huda Al-Quran. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya kasihi. Kak Siti Rahmah Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dah dan share, belum cakap lagi. Thank you kerana tolong share. Wong Jawa, alhamdulillah. Kak Hairiah, Cikgu Keti. Waalaikumsalam Cikgu Keti. Semoga dikurniakan kesihatan baik. Amin ya rabbal alamin. Tapi dah okey sikit kan? Suara hari ni dah okey sikit lah. Okey banyak dah. Alhamdulillah, syukur. Kak Hairiah, waalaikumsalam. Kak Rohani Abdul Rashid, waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur atas nikmat daripada Allah, nikmat yang batin dan yang zahir. Banyak ni nikmat. Kan? Dua ni pun kita tak terbilang dah. Yang zahir pun tak terbilang dah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah ni, tak mungkin kita dapat hitung berapa bilion, terlalu banyak. Ini yang zahir, yang boleh kita nampak. Bagaimana dengan nikmat yang batin, nikmat yang kita tak nampak tapi kita sedang nikmati dan rasai, sedang enjoy dan nikmat. Maka alhamdulillah, pagi-pagi kita ucapkan alhamdulillah, betul tak? Kita bangun tidur, kan apa sahaja, alhamdulillah ala kulli hal. Kak Zainon Jun dah bersama dengan kita. Selamat pagi, salam sahabat-sahabat Huda Quran. Selamat pagi. Alhamdulillah, okey sikit dah Kak Zainon. Dia okey, masih lagi ada, cuma dia okey lah, alhamdulillah. Kak Aminah Yusof, waalaikumsalam. Ustazah, semoga semua sahabat Quran sentiasa sihat dan dalam redha Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Umi. Kak Umi pun dah share dan share. Thank you very much. Jom. Kita Ustaz dah masuk dah babak scene. Sebab apa? Dalam surah Al-Baqarah sangat banyak cerita. Ya, surah yang panjang dan sangat banyak cerita sebab nak menarik perhatian manusia ni. Manusia ni kan dia suka kepada cerita. Kalau kita pergi daripada surah ayat juzuk 30, itu semua banyak Allah nak suruh kita tengok dan Allah nak suruh kita beriman. Dalam surah Al-Baqarah Allah masukkan babak-babak yang pelbagai, ya. Contohnya antaranya hari ni kita sedang, daripada semalam lah Ustaz dah masuk dah, tentang kisah Bani Israel. Kisah apa? Bani Israel. Kisah Bani Israel banyak, ya. Sebenarnya kita perlu ambil pengajaran. Antara yang kita perlu tengok ialah apakah sifat Bani Israel, ya. Apa perangai dia. Jadi apa pengajarannya? So you don't do like that. Umat Nabi Muhammad, Bani Israel ni, dia antara bani ataupun keturunan yang Allah bagi kelebihan. Antara yang paling nyata lagi kelebihannya ialah walaupun mereka buat macam-macam perkara, Allah tak hapuskan mereka dekat muka bumi ni. Tak macam kaum lain lah. Kaum lain bila Allah dah murka, mereka lawan Nabi, mereka bunuh Nabi. Bani Israel pun bunuh Nabi. Tapi Allah still lagi remain, bagi mereka peluang untuk terus hidup di atas muka bumi Allah ni. Tapi kalau kita tengok yang lain, contoh kaum Nabi Nuh, bila Allah turun azab tu
Seorang pun. Tak ada, habis, lenyap. Tak ada langsung, carilah seorang. Tak ada. Ya, yang tidak berimanlah habis. Begitu juga dengan kaum Nabi Lut kan, habis. Ya, pergi mana pun, balik semula ke kota Sodom, walaupun dia keluar sewaktu murka itu tengah tengah turun, ya, dia balik tu nampak kenapa pula rumah aku tergantung kan, baru rumah tu hempap dia. Inilah yang kita katakan bahawa tak ada seorang pun yang boleh selamatkan diri apabila azab Allah turun. Tapi Bani Israel sangat special, yang mana Allah bagi peluang sehingga hari ini. Dan kita umat Nabi Muhammad, ya, Quran Allah berikan untuk petunjuk kepada umat Nabi Muhammad untuk selamat. So, keluarkan apa dia sifat-sifat tadi yang tak baik dan jangan kamu lakukan. Jom, mari kita tengok sama-sama hari ini pada ayat 50 ayat 42. So Ustaz dah habis malam daripada ayat 40-41 kisah tentang Bani Israel. Mari saya kongsikan bersama sahabat-sahabat. Share screen. Okey. Jom kita baca dulu ini. Ini ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Baik, sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, pada ayat ini Allah nak bagi tahu kita satu perangai, ya, satu sifat Bani Israel, iaitu apa? Boleh tulis kat ruangan komen sahabat-sahabat. Terima kasih Kak Norma yang dah masuk, Kak Zami Zaim, Zaim Masbiha dah masuk juga, Kak Rohani, Cik Ani kita dah masuk. Tulis nombor 1, sifat Bani Israel ini iaitu apa? Dia mencampur adukkan yang betul dan yang salah. Saya sebenarnya dapat soalan daripada seorang sahabat kita daripada Bandar Nusa Putra. Dia kata, Ustazah boleh terangkan tak? Apa maksud hak dan apa maksud batil? Jadi saya ambil peluang ni lah sebab apa? Ayat hari ni kita memang akan bincangkan tentang kedua perkara yang berlawanan ini. Yang ini ya, al-haq dan bil batil, iaitu al-batil. Apa itu hak? Apa itu batil? Mudah saja sahabat-sahabat. Hak ini ialah yang betul lah. Ya, hak ini adalah kebenaran. So yang benar ialah hak. Dan apa itu batil? Bukan batin. Jangan silap pula. Batin itu macam zahir, lawan kepada zahir. Zahir, luar, lawan dia batin. Kalau batil, talam, batalah. Kita pun orang Melayu sebut, batal dah solat aku. Batal kan. Jadi batil itu maksudnya tak sah kan. Tak sah solat. Ataupun yang salah. Yang apa? Yang salah, batil ini yang tak benar, yang rosak, yang telah kita kata bercampur aduk dan tak betul lah ya. Kalau susu tu kita ambil lah hari ni pagi-pagi dah minum susu belum? Make sure sahabat-sahabat kita ni tak kisahlah, bukan budak kecil dia minum susu, orang besar pun kena minum susu juga. Okey, contoh susu. Susu kita ambil ni ada susu yang hak, susu yang betul. Ada susu yang batil. Apa susu yang batil ini? Susu yang sebenarnya bukan susu sebenar. Walaupun nama dia susu. Orang kata, saya minum susu saja. Minum apa? Susu pekat. Tapi itu bukan susu sebenarnya. Itu adalah batil untuk susu. Untuk susu lah ya. Jadi haknya apa? Ialah susu segar. Susu yang datang terus daripada haiwan, susu segar lah, seperti farm fresh ke, ataupun kalau kita tengok kat kedai tu ada macam-macam lah, walaupun sebenarnya yang lain-lain tu pun kadang-kadang dia sebenarnya dah dikeringkan, lepas tu dicampur pula, dibancur pula dengan air. Okay, yang saya paling yakin setakat ini ialah farm fresh lah. Okay, baik, itu adalah hak yang betul. Dan yang batil itu yang salah. So hak ini adalah sesuatu yang benar di sisi Allah, bukan di sisi kita. Itu kena ingat juga.
benar di sisi siapa Ustazah? Kalau kita cakap betul segala yang saya cakap ni semua betul, tapi di sisi Allah betul atau tak? So yang betulnya ialah betul di sisi Allah, ya, bukan betul di sisi manusia. Kadang-kadang orang anggap sesuatu yang betul di sisi manusia itu betul di sisi Allah. Tak. Yang betul, yang hak ialah sesuatu yang Allah kata dia betul. Dan yang batil, yang salah, sesuatu yang Allah kata perkara itu tersebut adalah berlawanan dengan hak. So hak dengan batil yang kita kena cuba untuk perjuangkan, hidup dengan apa? Hidup dengan kebenaran. Okay? Saya rasa itu suatu perkara yang kita sentuh pada pagi ni. Okay? Ya, dan itu sifat pertama, sifat Bani Israel, iaitu suka menggabungkan, ya, ataupun mencampur adukkan di antara yang betul dan yang salah. Sehingga jadi apa? Keliru, aku keliru. Keliru belaka. Sebab apa? Dah campur. Ya? Kalau yang asli dengan yang tak asli dah campur sama ibu-ibu, tak kesusah kita nak bezakan tu di antara yang betul dengan yang salah. So jadi prinsipnya yang betul itu mesti letak satu tempat. Yang salah mesti letak satu tempat. Daging ibu-ibu, kalau daging itu datang pada haiwan yang disembelih, lepas tu dicampur pula satu peti air dengan haiwan yang tidak disembelih, boleh beza tak? Susah kan? Dia jadi satu ni, macam tu kan. Ini yang sembelih betul ke atau sembelih tak betul ni? Confused jadinya. Jadi perangainya iaitu mencampurkan dua perkara ini, akhirnya manusia jadi tidak jelas, ya, di dalam kehidupan. Okey, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang masih menonton. Kak Sarah, I selalu tengok you dekat WhatsApp, dekat Facebook, Kak Sarah. Terima kasih Kak Sarah dan share, dan Kak Rahani pun dah share juga. Thank you very much. Okey, so sekarang ni ada 20 mata yang memandang kita. Jom kita sama-sama tengok lagi apa sifat kedua. Sifat kedua Bani Israel, iaitu mereka menyembunyikan. Boleh tulis dekat ruangan komen. Tadi yang pertama, mencampurkan yang hak dengan yang batil. So ini letak nombor 1. Nombor 2 ialah mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahui. Okey, baik. Dekat nombor 2 ni, walaupun hak ni sama kan dengan hak yang pertama, tapi sebagai suatu kefahaman para mufassirin, mereka mengatakan bahawa al-haq yang kedua ini wa taktumu katama iaitu sembunyi, ya, tidak dikeluarkan, sembunyilah, main hide and seek. sembunyikan kebenaran. Kata para ulama mufassirin, kebenaran yang kedua ni yang mereka sembunyikan ialah mereka sembunyikan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Haq. Allah sebut kadang-kadang dalam Al-Quran, bila sebut hak tadi tu merujuk kepada kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa ni kan tak setuju Nabi Muhammad itu dipilih sebagai bani ataupun nabi yang terakhir, ya, penutup segala nabi. Depa kalau boleh biarlah orang Bani Israel yang jadi nabi penutup. Orang kata hero come apa pula dalam bahasa Inggeris ni kan. Biasanya hero ni datang kemudian, begitu kan. Jadi yang kemudian datang ni power dia lain macam, penutup. Kalau boleh dia kata, dah ramai dah nabi Bani Israel. Kalau boleh biarlah hujung sekali tu Nabi Bani Israel juga. Itu yang mereka mahukan. Tapi Allah mahukan penutupnya adalah daripada kalangan Nabi dan Rasul yang tak ramai. 4 orang saja, ibu-ibu, Nabi dan Rasul yang terdiri daripada orang ataupun bangsa Arab. Ya, Nabi Hud, Nabi Nuh, ya, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jadi 4 orang ni tak ramai berbanding dengan 25 orang, ya. Di antara 25 orang yang lain, yang belas-belas tu memang daripada Bani Israel. Jadi bila dia tak setuju, tak puas hati lah kan, maka dia pun cuba untuk sembunyikan kebenaran Nabi Muhammad sehingga seolah-olah macam dia tak pernah tahu. Kalau dia tengok betul-betul, dia tengok secara benar, tak sembunyikan yang batil dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, iaitu kitab yang diturunkan kepada Bani Israel, sangat jelas sebut tentang Nabi akhir zaman.
kalau kamu buka mata, kamu tak ikut hawa nafsu, pasti kamu beriman dengan Nabi Muhammad. Betul tak? Tapi akhirnya apa jadi? Tak pun. Sebab apa? Dia cuba untuk menyembunyikan. Cuba untuk tidak reveal kebenaran tersebut. Okey, jom. Saya rasa boleh setakat ni okey, sahabat-sahabat. Kak B, terima kasih Kak Normano yang telah kongsikan kepada kita sifatnya ni yang kedua, iaitu sembunyikan tentang kebenaran Nabi Muhammad. Masya Allah, barakillah. Moga Allah memberkati Kak No. Okey, jom kita pergi kepada ayat. Tadi ayat 42 kan? So kita pergi ayat 43. Pendek je hari ni insya-Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Apa yang Allah suruh pada ayat 43? Dan tunaikanlah, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh ataupun mewajibkan kita bersama nanti dulu sebelum kita bersama tu. Allah mewajibkan kita untuk menunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Iaitu membina suatu jambatan, networking, hubungan yang baik. Iaitu bagaimana cara kita nak hubungkan hubungan baik dengan Allah. Bukan seperti mana khurafat yang zaman dulu-dulu kita tengok kan, buang ancak lah kan, bakar kemenyan ke, tak, bukan. Cara untuk buat hubungan yang baik dengan Allah ialah dengan menunaikan salat. So that one is our connection with our Tuhan, Creator. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cara yang paling utama ialah dengan menunaikan salat. Baik sahabat-sahabat, Allah bagi suruh kita bila kamu ini nak jadi orang yang tidak ada sifat-sifat yang tidak baik dekat dalam diri, cara dia bagaimana? Kamu kena back to basic. Kamu kena pergi kepada asas Islam. Sebab tu Islam ni ada rukun dia. Jadi rukunnya apa? Kalau kamu betul hubungan dengan Allah, insya-Allah kamu akan betul hubungan dengan manusia. Kalau kita betul, kita ikhlas dengan Allah, dengan manusia ni settle sahabat-sahabat. Sebab tu kalau kita banyak sangat masalah dengan manusia, tolong cek balik bagaimana solah kita. Bagaimana hubungan kita dengan pencipta. Maka pergi kepada basic perkara, iaitu hubungan dengan Allah, solat. Dan kita ada juga di sana, dah kita ada hubungan dengan Allah. Apa bentuk hubungan dengan makhluk? Antaranya yang paling besar hubungan dengan makhluk ini selain pada silaturahim ialah kebajikan. Sebab manusia ini dia hidup, dia perlukan mu'nah, dia perlukan belanja untuk hidup. Sebab tu dalam kehidupan kita, membantu kebajikan ataupun kita sebut manusia lah, misi kemanusiaan ialah satu perkara yang sangat besar. Misi kemanusiaan ada banyak. Okay? Banyak sangat dalam syariat kita, yang mana matlamatnya ialah misi kemanusiaan. Untuk apa? Bantu sesama manusia. Walaupun kita tengok pada ayat ini, wa aqimus solah wa atuz zakah, iaitu zakat ialah misi kemanusiaan untuk make sure ataupun memastikan, membantu orang lain pun boleh hidup. Sebab dalam zakat dia akan bagi apa? Keperluan. Kita tak bagi kehendak. Kehendak macam kita, contoh kita nak bagi perkara-perkara yang tak perlu kan. Bagi apa? Okey, kita nak belanja lah. Hari ni saya nak belanja semua asnaf-asnaf di Kuala Lumpur ni minum Starbucks. Tak perlu. Tak perlu ya. Itu boleh simpan lah angan-angan tersebut, impian tersebut. Kita nak bantu apa? Kita nak bantu perkara asas. Kita nak bantu pendidikan, kita nak bantu sara hidup, kita nak bantu hutang, kita nak bantu perkara asas. Itu bentuk, salah satu bentuk, iaitu bentuk yang Allah sebut secara zahir ialah zakat, hubungan dengan manusia. Jadi ada lagi contohlah sekarang ni kita di dalam musim, sikit lagi insya-Allah. Semalam saya, ya Allah, ya Tuhan, kita hari raya bila? Ya Allah, saya semua kelang kabut dah semalam. Ya Allah, sampai tak sempat nak nak dengar isytihar raya. Rasanya hari Ahad ya, sahabat-sahabat. Kita raya Ahad kan, stay kan.
Boleh bantu saya. Kelang kabut semalam sampai terlupa nak tengok. Okey. So zakat pula. Kita tengok hari raya kurban. Di sana ialah misi membantu makanan asas. Sebab tu yang kita sembelih tadi ialah benda yang menjadi asas kepada manusia. Iaitu apa? Makanan. Apa dia? Kambing, lembu. Okey, alhamdulillah, terima kasih Kak Ramla. Betul lah, raya hari Ahad. So jadi Isnin tu boleh cuti lah kita beraya kita. Sejak tu Ahad, Isnin alhamdulillah. Betul Azrinda. Hablum minallah dengan hablum minan nas. Okey. Baik, 10 Julai kan? 10 Julai Ahad lah. Alhamdulillah. So sama dengan kalender lah. Sebab nampak pun semalam macam nak hujan macam tu kan. So saya pun rasa macam ni tak nampak ni kot kan. InsyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat. So kita hari ni esok. 30 hari bulan 6, hari ni hari last. Hari ni hari last. Kita buka korban Yaman. Esok kita tutup dah. Malam ni saya nak closing dah. Kita akan bagi tahu berapa kambing dan berapa lembu yang kita akan sembelih di Yaman. Ini misi manusia supaya manusia boleh hidup. Saya pada tu fidyah. Fidyah macam mana? Fidyah pun sama. Fidyah pun yang kita bagi bukan kita bagi telefon. Sebab orang kalau tak ada telefon memang susah. Sebab apa? Dia masuk pada keperluan. Tapi dia bukan masuk daruriyat. Daruriyat itu apa? Makanan. Fidyah. Kita tinggal puasa macam Kak Haryana kan, suami Kak Haryana baru saja meninggal masa Ramadan hari tu. So kita pun nak bayar fidyah. Bayar apa fidyah? Fidyah beras. So apa? Itu daruriyatul hayah, perkara yang wajib manusia dapat. Jadi ini antara perkara yang besar dalam hablum minan nas, ataupun kepada hubungan tadi horizontal, ini vertical dan horizontal, dan itulah dia yang ada di dalam asas kepada manusia. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia kena jaga. Baik, kita tengok yang ketiga tau sahabat-sahabat. Pada ayat ini Allah sebut yang hujung tu, perasan tak? Sekarang ni kan Allah dah sebut tentang salah, betul tak? Aqimus salah. Kemudian Allah sebut lagi warka'u ma'ar raki'in. Kenapa macam berulang pula ni? Dalam salat kan dah ada sebut tentang rukuk, tapi Allah tegaskan lagi. Ayat ini membawa yang hujung ni warka'u, rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Apa dia punya tadabbur dia? Hendaklah kita menunaikan salat jamaah. Salat jamaah itu lebih digalakkan berbanding dengan salat bersendirian. Macam mana kita nak rukuk kalau bersama dengan rukuk kalau kita tak salat jamaah? Jadi nak dapatkan ma'ar. Ma'ar iaitu bersama, kebersamaan itu akan datang bersama dengan orang-orang rukuk dalam salat jamaah. Nampak tak cantik kan? Kalau kita tengok pemandangan tu, waktu kita berdiri sama-sama ramai kan, kemudian sama-sama rukuk, ya Allah cantiknya, sama-sama bangun balik untuk i'tidal dan kemudian sujud, ya Allah sangat cantik. Inilah kebersamaan yang Allah suruh kita tunaikan di dalam solat kita. Solat bersama-sama dengan muslimin yang lain, pahalanya lagi besar, berkatnya lagi besar. Bila tadi imam doa, kita pun akan terkesan juga doa-doa yang telah diaminkan oleh semua yang berada di dalam solat tersebut. Kita tak tahu sahabat-sahabat, waktu kita kalau boleh kita nak duduk ramai-ramai, kita tak nak duduk seorang-seorang. Sebab dalam ramai ni saya tak tahu mungkin Kak Mastura doanya makbul, mungkin Kak Cik Ani kita doanya makbul, mungkin Kak Zainun doanya makbul. Kita tak tahu doa siapa di kalangan kita yang bila kita duduk ramai-ramai ni, kita duduk bersama dalam majlis ilmu, kita duduk bersama dalam solat, yang mana dia punya mulut dia masin. Mungkin dia wali Allah, atau mungkin dia pun tak tahu. Jadi di sanalah kita tumpang berkat orang-orang yang soleh. Okey sahabat-sahabat, kita dah nak pukul 7 dah. Saya nak tengok sempat tak lagi kalau kita tambah lagi satu ayat.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Mengapakah kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, buat baik, sedangkan kalian melupakan diri sekalian sendiri padahal kalian membaca kitab Taurat? Tidakkah kalian mengerti ataupun tidakkah kalian mempunyai akal? Dalam ayat ini sahabat-sahabat kita letak sebagai sifat manusia, bukan manusia, Bani Israel yang ketiga. So tadi kita dah sebut sifat Bani Israel yang pertama, kita recap balik sebab kita nak hujung ni. Yang pertama, dia campurkan yang betul dengan yang salah. Nombor 2, mereka menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad. Nombor 3, mereka suruh orang buat baik tapi mereka tak buat baik. Ini sifat ketiga Bani Israel dalam perbincangan ayat inilah pada hari ini. Mereka ini tahu sahabat-sahabat apa yang baik. Kenapa mereka tahu? Mereka ini memang sangat faqih, faham sungguh dalam mentafsirkan ataupun memahami kalam Allah di dalam kitab Taurat. Patutnya macam kita lah kan. Kita ni baca Quran. Kita faham. Tapi kita suruh orang buat. Bagus ni, buat. Tapi kita tak buat pun. Sifat ini sifat yang tidak baik. Maksudnya apa? Kita cakap tak serupa bikin. Ya? Kita kena walk the talk. Banyak pula cakap Inggeris. Hari ni saya doakan saya ada program hari ni. Ada program di satu syarikat lah. Pukul berapa dah? Pukul 11. Dan saya kena cakap Inggeris. Saya pun tak tahulah. Sebab yang ada kat sana semuanya orang luar negara yang bekerja di Malaysia. InsyaAllah saya mohon doa sahabat-sahabat. Kak Mastura, kita tumpang berkat orang soleh semuanya hanya dalam pengetahuan Allah. Betul. Ya Rab, ya Rabbal Alamin. Kak Mastura kata, kebersamaan yang Allah minta kita tunaikan dengan solat berjamaah. Betul. Masya Allah. Okey, Kak Umi. Bersalamah fit tariq, maka selamat dalam perjalanan. Baik. So ayat ketiga yang kita bincang pada hari ini iaitu ibu-ibu, sahabat-sahabat pecinta ilmu, kita kena jadi orang yang bila tahu kebenaran, biarlah kita dulu yang buat kebenaran. Kita amalkan apa yang kita tahu daripada Al-Quranul Karim. Ya? Yang kita tahu itu bukan untuk kita tahu dia akal semata-mata, tapi selebihnya ataupun yang lagi tuntutan yang sepatutnya ialah kita melaksanakan tuntutan tersebut. Jadi orang Bani Israel mereka, contoh kalau kita pernah baca tentang perangai orang-orang rahib ini, ruhban ini, apa perangai mereka? Mereka suruh orang-orang penganut Kristian dan Yahudi ini, sedekah. Kamu semua ni kalau tak sedekah dosa banyak ni. Sedekah. Mereka pun bagilah ibu-ibu emas, berapa keping emas mereka bagi ke gereja, bagi ke rumah ibadah. Bila dia bagi pada rahib dan ruhban tadi, dia bukan agihkan pun. Dia suruh orang lain buat baik. Dia tak agihkan pun. Patutnya kau pergilah guna duit tadi untuk kamu bantu orang susah, untuk naikkan agama, untuk supaya orang faham agama, orang kenal Allah, kenal kitab. Tapi tak, mereka simpanlah perkara tersebut sehingga tidak dimanfaatkan. Inilah apabila dibuat spot check, tengok kita beria, dia suruh kita buat sedekah. Tapi mereka tak buat kerja mereka. Inilah yang kita sangat-sangat takuti apabila kita menjadi orang yang membelot di dalam agama, suruh orang buat tapi kita tak buat. Baik. Sahabat-sahabat saya kasihkan sahabat-sahabat saya kasihkan Allah. InsyaAllah habis dah. Kita hari ni 3 ayat je lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. So kita hari ni 3 ayat, iaitu ayat 43, 44 dan 45. Okey. Jom kita habiskan dahulu insyaAllah. Sahabat-sahabat, esok kita akan bersama dengan Ustaz
dengan sambungan pada ayat 46 ya, insya-Allah bersama-sama. So insya-Allah hari ni malam ni ialah malam Jumaat kan, Khamis malam Jumaat kita akan buat munajat minggu. So jom bersama-sama pukul 8 malam insya-Allah di Facebook ya. Doakan segala urusan dipermudahkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim insya-Allah. Oh, Cik Katie dah bagi nota. Percayalah Cik Katie. Thank you very much. Love you. Okay, alhamdulillah. Baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.